Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kasih Allah Subhanahu wa taala dapat kita hadir pada masjid Allah Subhanahu wa taala pada hari pagi ini untuk kita sama-sama beriktikaf, solat subuh berjamaah, dapat berzikir, seterusnya dapat hadir ke majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah atas nikmat, segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita pada pagi ini, iaitu nikmat-nikmat yang besar. Itu nikmat daripada Allah bagi kepada orang-orang yang mukmin. Itu tak masuk lagi nikmat-nikmat yang lain. Sepatutnya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimuliakan tuan masjid Cikgu Haji Muhammad Isa bin Jolan, Pegawai Syarak Bilal Zafar, AJK Ahli Jawatan Kuasa Masjid Majid Ubaidullah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama buka majlis kita, pertemuan kita pada pagi ini dengan baca suratul Fatihah. Dengan sebab suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala memudahkan atau mengurniakan kita taufik, seperti kata Ustaz Fazli, hidayah dan taufik kepada kita untuk kita sentiasa dapat beramal dan memperbaiki diri kita, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seterusnya marilah kita sama-sama membuka majlis kita dengan selawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Sentiasalah kita lazim dengan selawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya pagi 10 kali, petang 10 kali. Tanda kita ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari tu. Satu hari tu adalah kita ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh banyakkan lagi. Satu pagi 100, petang 100. Tak lama tuan-tuan, sekejap je selawat ni. Ambillah ringkas sirah atau lafaz yang paling pendek, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pendek lagi Allahumma salli ala Muhammad. Pendek lagi sallallahu ala Muhammad. Pendek lagi. Bagi yang paling pendek. Sekejap je, 100 tak sampai 5 minit selesai.
banyakkan selawat, tanda kita ingat pada Nabi. Penting ke kita ingat Nabi? Pentinglah. Kiamat nanti kita nak minta syafaat kepada siapa? Kepada Nabi SAW juga. Penting bagi kita ingat Nabi supaya nanti kelak Nabi kenal kita di hari akhirat nanti. Dan antara tanda Nabi nak kenal kita, lebihkan basuhan wuduk tu lebih sikit. Kalau siku tu lebihkan sikit, kalau kepala tu lebihkan sikit, jangan mengam-ngam je. InsyaAllah. Jadi minggu lepas kita telah bicarakan tentang Al-Quran. Apakah maksud Al-Quran? Macam mana nak dikira sebagai Al-Quran? Yang sekarang ni ada orang cakap wahyu apa? Quran diturunkan kepada yang adalah nabi-nabi kan? Nabi-nabi Melayu zaman sekarang ni. Al-Quran ni dituliskan pada saya. Yasin tu nama saya Yasin. Dah kacau. Bukan. Ulama dululah ratus tahun dah bagi takrifan, pengertian tentang Al-Quran. Kita dah dengar dah minggu lepas. Lepas tu kita dah baca sikit suratul Fatihah, dah betul-betulkan sikit. Jadi hari ni sambung lagi. Pagi nanti pukul 10, siapa yang berkesempatan, kita nak ada tahsin Al-Fatihah, betulkan sikit secara personal. Seorang-seorang baca. Saya dan ada Ustaz Hadi, anak Puan Asmah akan dengar lah. Lepas tu perempuan ada anaknya juga. Okay. Pagi ni kita sambung pula tentang wahyu. Apakah itu wahyu? Kita biasa dengar perkataan wahyu. Dalam Quran pun banyak sebut tentang wahyu. Saya tengok dalam satu kitab tu lebih 70 kalimat berkenaan wahyu. Tapi bukan semua wahyu dalam Al-Quran tu menunjukkan wahyu yang wahyu tu betul lah, tapi wahyu yang berbentuk Al-Quran lah. Sebelum tu kita tengok apakah maksud wahyu yang sebenar. Wahyu ni firman, iaitu kalamullah yang dibacakan kepada Nabi dan Rasul-Rasulnya, yang disampaikan sama ada melalui malaikat Jibril ataupun tanpa melalui malaikat Jibril. Ini adalah wahyu yang berbentuk Al-Quran. Firman atau kalamullah yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasulnya, ataupun disampaikan kepada Nabi dan Rasul-Rasulnya tanpa melalui malaikat Jibril. Iaitu kalau kita baca ulumul Quran, penurunan wahyu ni dibahagikan kepada dua. Satu terus direct kepada Nabi SAW melalui beberapa kaedah, dan satu lagi melalui perantaraan malaikat Jibril. Dan melalui perantaraan malaikat Jibril pun berlaku dua kaedah. Satu secara malaikat Jibril jumpa Nabi secara bentuk malaikat, dan kedua berbentuk manusia. Seperti yang kita selalu dengar hadis tentang Islam, iman, ihsan. Malaikat Jibril berbentuk manusia yang cantik datang bertemu Nabi bertanya tentang iman. Malaikat Jibril tanya tentang iman, yang jawab siapa? Nabi. Lepas tu malaikat membenarkan, betul? Lepas tu Islam, tanya pada Islam, Nabi jawab. Lepas tu malaikat Jibril kata betul. Tanya tentang ihsan, malaikat jawab, Nabi jawab, dan malaikat kata betul. Ini bentuk-bentuk atau rupa-rupa malaikat Jibril alaihissalam dalam bentuk manusia. Jadi berpeluanglah para sahabat radhiyallahu alaihim nak bertemu dengan malaikat, tapi bukan dalam bentuk malaikat yang sebenar, bentuk manusia. Itu wahyu dalam erti kata sebenar, firman atau kalamullah yang dibacakan kepada Nabi. Ada pun wahyu yang dalam Quran tu ada beberapa maksud. Antaranya membawa maksud fitrah, maksud ilham yang merupakan fitrah manusia. Antara wahyu yang ada dalam Quran, ada yang menyebut tentang ilham yang merupakan fitrah manusia. Ada lagi ilham yang melalui naluri haiwan. Kejap lagi saya baca ayat dia. Kemudian ada wahyu yang berbentuk isyarat secara cepat. Dan ada lagi wahyu juga, tapi merupakan gangguan syaitan. Dan ada juga wahyu yang dalam Quran yang disebutkan tu perintah Allah pada malaikat. Wahyu, satu perkataan banyak maksud. Jadi nak tunjuk ke apa kat sini? Nak tunjuk kita belum layak lagi nak menafsirkan Al-Quran. Belum lagi cukup ilmu. Ulama kata kalau nak tafsir ilmu, ada puluh-puluh bab ilmu yang kita kena mahir. Bukan khatam tak mahir lagi. Saya dah khatam Ustaz Quran, mahir tak? Belum lagi. Saya dah 3 kali khatam Quran. Tanya tajwid, apa ni? Mak asli tak lepas-lepas. Saya dah 4 kali khatam Ustaz.
Tentang hukum-hukum yang pelik-pelik tak dapat-dapat, bacaan yang pelik-pelik tak dapat-dapat, belum lagi. Maksud baru kita khatam belajar. Belum lagi mahir. Nak mahir macam mana? Kena belajar betul-betul. Dan satu antara cara yang boleh untuk mahir adalah dengan mengajar. Mengajarlah baca depan keluarga. Lama-lama insya-Allah mahir. Okey, ayat pertama tadi. Ilham yang merupakan fitrah manusia dalam juzuk yang ke-20 surah Al-Qasas ayat yang ke-7. Qala Allah Taala wa auhayna. Wahyu bahasa Arab ni wa auhayna. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Yang maksudnya, dan kami ilhamkan, tadi wahyu wa auhayna tu, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia iaitu Nabi Musa, dan apabila kamu khawatir terhadap keselamatannya, maka jatuhkanlah dia ke dalam sungai Nil, dan janganlah kamu khawatir dan jangan kamu pula bersedih hati, kerana sesungguhnya kami akan mengembalikannya iaitu Nabi Musa kepadamu dan menjadikannya salah seorang daripada para rasul. Tengok tadi ilham. Ibu Nabi Musa bukan nabi. Yang nabi ni siapa? Anaknya pun dah besar nanti baru nabi. Jadi auhayna, wahyu yang dikatakan di sini adalah ilham. Semua pada kita pernah dapat ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua daripada kita pernah dapat ilham. Benda kita tak fikir apa-apa, Allah bagi ilham. Buat je ni. Betul? Semua daripada kita. Kita imbas-imbas balik kehidupan kita. Berapa kali Allah bagi ilham. Kadang-kadang kita macam mana nak buat ni? Buat. Apa Allah bagi ilham. Faham? Kadang-kadang tengah drive, tayar pecah, bawa 140, tayar pecah. Ikutkan logik, confirm mati. Selain daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ilham. Kau pegang steering kuat-kuat. Contohlah kita pun tak tahu. Kita tak boleh bayangkan macam mana kau boleh pegang tak tahu. Tiba-tiba Allah selamat kita. Alhamdulillah. Itu antara ilham. Wahyu yang berbentuk ilham. Ini bukan wahyu Quran. Ini wahyu berbentuk ilham. Yang Allah bagi kepada manusia. Kemudian ilham yang Allah bagi pula melalui haiwan. Ayat dia pada surah An-Nahl juzuk 14 ayat yang ke-68. Qala ta'ala wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Lebah Nabi tak. Dia bilang lebah binatang serangga diberikan wahyu atau diberikan ilham pada Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya boleh buat penempatan. Antara binatang yang canggih kalau buat penempatan apa? Burung tempur, lebah, lagi apa? Beaver, kenal beaver? Binatang orang putih tu. Dia boleh tebang pokok, jatuhkan pokok, buat sarang dalam air. Canggih. Itu antara binatang-binatang. Bukan itulah, semua binatang diberikan ilham Allah Subhanahu Wa Taala untuk kehidupannya sendiri. Samalah kita. Kita Allah beri ilham macam-macam. Itu semua. Tapi ini ilham khas untuk binatang. Tapi menggunakan perkataan dalam Quran wahyu juga. Kemudian wahyu juga berbentuk isyarat cepat. Isyarat yang cepat. Surah Maryam juzuk 16 ayat 11. Qala ta'ala fa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiyya. Ni maka ia keluar, iaitu Nabi Zakaria keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan waktu petang. Isyarat. Apa isyarat cepat? Apa yang berlaku pada Nabi Zakaria? Itu yang kita doa tu. Kita doa Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Nabi Zakaria doa, dah umur dah tua.
Dah tua dah, lebih tua daripada yang ada kat sini. Tapi nak anak. Lalu dikurniakan nama anaknya Nabi Yahya. Tapi sebelum dapat Nabi Yahya, satu pelaku peristiwa ganjil kepada Nabi Zakaria, yang membuktikan bahawa dia akan dapat anak. Badannya sihat, tak ada apa masalah, tapi tiba-tiba Allah tarik dia tak boleh bercakap selama 3 hari. Dia nak bercakap, dia tak boleh nak cakap. Bukan bisu, tak boleh, tak ada bisu. Boleh bercakap tapi tak nak bercakap selama 3 hari. Lalu kaum dia tanya, kenapa tak bercakap-cakap Nabi? Itu dia buat isyarat. Isyarat supaya mengatakan, zikirlah banyak-banyak. Tolong aku zikir, minta mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku nak anak. Zikir dia keluar, dia bagi tahu berbentuk isyarat. Itu bentuk isyarat. Baik, kemudian ni wahyu ni. Wahyu yang seterusnya ni banyak berlaku di kalangan masyarakat kita. Saya dapat ilham, saya dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa? Orang Melayu kita banyak. Iaitu gangguan syaitan. Tiba-tiba saya adalah seorang nabi. Saya Imam Mahdi. Banyak. Apa ayat dia? Ni. Tapi potong sikit ayat ni. Wa innasyayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Sesungguh syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menurut mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Suratul An'am juzuk 8. Peristiwa berlaku pada perang Badar. Perang Badar, berapa orang je orang Muslim, orang mukmin yang nak berperang dengan orang kafir musyrik? Sikit sangat. Kalau kita dah confirm lagi. Jadi kat sini Allah bagi ayat ni sebagai jadi peneguh hati kepada orang-orang mukmin. Ada di kalangan syaitan dikatakan menyerupa jadi manusia, bisik-bisik kepada orang mukmin, kau kalah, kau pasti kalah. Tengok tu ramai tu macam mana kau nak menang? Tu lalu ayat sebelum ni ada cerita. Allah utuskan manusia. Allah utuskan malaikat pun sama juga. Ini dikatakan, dirupakan sebagai malaikat dan dinyatakan bahawa ada pertolongan daripada Allah. Ni bisikan syaitan. Allah bisik-bisik syaitan. Kan? Kita selalu dengar kan? Saya dapat wahyu. Saya dapat ilham. Kalau orang putih tu lagi best. Siap pancung lagi anak orang. Bunuh lagi. Pasal apa? Dapat bisikan saya sebagai apa? The one. Only the one lah. Dia kata. Bunuh. Pasal apa? Dapat itu bukan wahyu. Itu gangguan syaitan. Yang Allah gunakan perkataan wahyu tu dalam Quran, tapi bukan kalimat wahyu tu bermaksud wahyu yang turun kepada Nabi. Tak. Wahyu berbentuk gangguan. Dan yang terakhir, wahyu yang Allah bagi kepada malaikat. Ayat dia, qala Allah Ta'ala, iz yuhi rabbuka ilal malaikah anni ma'akum fathabbitul ladhina amanu sa'ulqi fi qulubil ladhina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian dan orang-orang yang telah beriman. Kelak akan jatuhlah rasa takut ke dalam hati orang kafir, maka penggallah kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap hujung jari mereka. Suratul Anfal juzuk 9. Ini antara ayat yang meneguhkan hati-hati orang mukmin ketika berperang. Bukan berperang saja tuan-tuan. Sekarang pun kalau kita baca Al-Quran, kita hayati maksud dan tadabbur ayat, tadabbur isi-isi penting Al-Quran, insya-Allah hati kita akan jadi kuat. Kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Tak payah susah banyak. Ustaz Ibrahim bagi je 3 kul. Amalkan ni. Yakin tak yakin? Ya, baca ni kau pergi tempat gelap. Takut dengan hantu kan? Takut hantu. Okey, Ustaz Ibrahim baca 3 kul, sapu pap. Kau pergi. Yakin tak yakin? Kalau tak yakin tu. Kalau takut juga tak yakin tu. Pergilah. Insya-Allah yakin. Pasangkan kita kena belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kalau kena tu, itu takdir Allah Subhanahu wa taala lah. Kata ustaz saya kita kena biasakan diri menghadap takut kepada makhluk supaya kita takut kepada
Allah. Biasa-biasa kan. Apa takut apa? Takut gelap. Apa itu gelap? Takut kubur. Malam-malam pergi kubur. Biasa-biasa kan supaya hilang rasa takut kita pada makhluk, datang takut kepada Allah. Kalau tak boleh, bawa lah seorang-dua dulu pergi kubur malam. Saya pun tak berani. Tapi sekali tu bawa motor gelap-gelap, balik pada kuliah malam-malam. Sekam tu lalu tu asam kumbang tu. Berani tak berani? Punya gelap asam kumbang daripada sekam. Sampai Beban. Sesekala. Nak hilangkan takut itu. Ustaz pun manusia juga kan. Hilangkan takut daripada sekam tu semua lalu asam kumbang. Sepanjang-panjang jalan azan. Nak hilangkan takut, tak apalah. Kita hilangkan rasa takut kepada makhluk supaya hadir rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kalimat-kalimat wahyu yang Allah nyatakan ada tertulis dalam Quran, supaya kita faham bukan semua perkataan wahyu itu adalah wahyu kepada malaikat yang kepada nabi yang dijadikan sebagai syariat, bukan. Baik. Habis tentang wahyu. Ini kita nak masuk tentang basmalah. Minggu lepas kita dah baca tentang isti'azah. Ingat lagi isti'azah apa? Isti'azah ni kalimat memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Lagi banyak kalimat-kalimat isti'azah yang ada pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun, yang saya baca ketika nak mulakan solat. Itu pun juga isti'azah. Lagi qul a'udzu birabbin nas. Ini kita nak baca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq dan qul huwallahu ahad. Itu juga isti'azah. Lagi qul a'udzu birabbil falaq, itu pun isti'azah. Itu bentuk-bentuk isti'azah, iaitu kalimat-kalimat mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan yang direjam. Lepas tu ada kaedah dia. Macam mana kalau kita tengah baca Quran, tiba-tiba ada orang sampuk? Perlu tak kita baca isti'azah balik? Minggu lepas dah cakap. Perlu tak? Perlu. Kalau kita bersin, tak masalah. Batuk, tak ada masalah. Tercekik ke, tak masalah. Tapi kalau kita bercakap-cakap, kita disunatkan untuk ulang balik isti'azah. Maksudnya kat situ apa? Kita sudah diganggu. Tapi bukan syaitan lah. Mana kita sudah diganggu, kita sunat untuk baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim balik. Baik. Kosong. Ini basmalah. Soalan teka-teki. Berapa surah dalam Quran? 120. Betul? Dalam Quran kita baca-baca itu ada berapa surah? 137. Berapa? 114. Ada satu surah yang tak ada basmalah. Surah apa? Yang minggu lepas kita baca. Surah At-Taubah ataupun surah Bara'ah. Bara'atun minallah. Okey. Teka-tekinya, berapakah basmalah dalam Quran? 113. 113. Jawapan dia adalah 114 juga. Mana? Pada surah An-Naml ayat 30. Yang kita selalu baca tu, selalu dengar. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman utuskan satu surat kepada Ratu Balqis. Permulaannya adalah bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ini surat ni daripada Sulaiman yang mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Jawapan dia adalah basmalah ada 114 juga. Dibuang pada Bara'ah, diletakkan kepada surah An-Naml ayat yang ke-30. Dulu saya suka dia. Kalau seni-seni baca, dia ada lagu kat situ. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Padahal satu ayat. Kita ingat diubah ayat. Kita ingat dia tukar ayat lain. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kita dengar macam tu. Innahu min Sulaiman wa innahu, dah faham. Dah sembai nak turun. Abang kita dulu baca-baca panjang-panjang.
lagi panjang daripada saya. Kita dah standby nak turun, rupa dia sambung fras. Bismillahirrahmanirrahim. Fras. Oi, panjang lagi nak baca. Rupa dah besar sikit lah, satu ayat. Ayat tu perkataan yang sama. Hukum membaca bismillah. Ada hadis Nabi SAW menyebut kullu amrin. Ini selalu ustaz baca lah. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, atau fahuwa aqta', atau fahuwa ajzam. Setiap perkara yang berbentuk ibadah ataupun bukan ibadah, yang bukan perkara haram lah, yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka kurang berkat. Sebab kita pernah dengar cerita masyhur. Masyhur ada cerita seorang perempuan ni mengamalkan bismillah. Setiap kali perbuatan harus dia mula bismillah. Bismillah je pendek je. Sehingga sampai satu tahap dia tak ada benda nak makan. Ringkas cerita lah. Lalu dia ambil lah pot yang letak makan tu, ceduk juga bismillahirrahmanirrahim. Ada sampai suami dia pelik, kata mana kau dapat ni? Tahu ada je dalam tu. Kerana berkat rajin baca bismillah, maka tu fahu tak putus dia punya berkat. Amalkan kalau boleh. Kalau tak boleh, teringat buat. Bismillah. Ajar diri kita supaya sentiasa naik kereta bismillah. Turun kereta alhamdulillah. Jangan turun bismillah juga. Turun alhamdulillah. Pakai baju bismillah. Buka baju alhamdulillah. Yang paling pendek lah. Banyak je doa Nabi SAW. Tapi yang itu je kita boleh buat. Buat. Tapi dalam membaca Al-Quran, hukum membaca di awal surah adalah sunnah. Kecuali pada surah At-Taubah. Kita dah cakap dah minggu lepas. Taubah tak payah baca basmalah. Tak payah baca basmalah. Pasal memang tak ada. Pertama tak ada, buat apa kita baca. Kedua, kat situ ada halangan daripada para ulama. Tetapi kalau di pertengahan surah Al-Bara'ah, surah Taubah tu harus. Kita baca dah sadaqallahul azim. Besok sambung tadarus. Boleh kita baca basmalah. Okey. Hari ni kita nak baca tentang kaedah bagaimana kita nak baca basmalah antara dua surah. Kejap lagi. Kita baca surah kan, kita praktik terus. Pertama, akhir surah, basmalah, awal surah. Macam mana nak gabungkan tiga-tiga ni? Akhir surah, basmalah, awal surah. Pertama, kaedah pertama, kita wakaf pada akhir surah, kemudian kita baca basmalah, wakaf lagi, kemudian baru baca awal surah. Kejap lagi kita akan praktikkan. Kedua, akhir surah, baca akhir surah, wakaf, baca basmalah, terus sambung atau wasal dengan awal surah. Kaedah ketiga, akhir surah, sambung sampai awal surah. Akhir surah basmalah, awal surah sambung, kita panggil wasal. 3 kaedah. Jadi kita buat. Tapi kaedah yang tak boleh adalah awal akhir surah kita wasal atau kita sambung dengan basmalah, kita stop. Lepas tu baru kita mulakan dengan awal surah. Tu tak boleh. Itu berbeza dengan isti'azah lepas. Isti'azah boleh. Yang ni tak boleh. Isti'azah basmalah tak boleh. Basmalah tak boleh. Kerana apa? Dianggapkan bahawa basmalah itu adalah pemutus bagi akhir surah. Pemutus bagi akhir surah. Kita dah baca akhir surah, kalau kita nak sambung terus basmalah, sambung terus sampai dengan akhir awal surah. Lagi kita buat. Tapi kalau kita main stop-stop tadi, tak boleh. Pasal basmalah tu dah dianggap sebagai pemutus surah. Baik. Kita baca surah An-Nas, surah Al-Falaq dan surah Al-Ikhlas. Ustaz, asal tak baca Baqarah Ustaz? Kita ambil surah yang selalu baca. Betulkan surah yang selalu kita baca. InsyaAllah kalau selalu baca tu dapat pahala, pasal tak salah. Ini surah-surah yang kita jarang-jarang baca tu, bukan tak boleh baca. Itu insyaAllah. Itu kelas khusus lah. Alright. Ada. Hafal lah. Kalau tak hafal, ambil. Okay, sebelum tu saya nak bacakan hadis Nabi SAW tentang basmalah. Basmalah ni dalam hadis Nabi SAW dalam kitab Lubabul Hadis, bab yang ketiga, kitab Imam Suyuti.
membicarakan tentang 10 hadis keutamaan basmalah. Ini antara salah satu hadis. Innallaha subhanahu wa ta'ala. Ini hadis qudsi lah. Zayyana as-sama' bil kawakib wa zayyana al-malaika bi Jibril wa zayyana al-jannata bil hur wal qusur wa zayyana al-anbiya bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa zayyana al-ayyam bi yaumil jum'ah wa zayyana al-layali bi lailatul qadr wa zayyana asy-syuhur bi syahri ramadan wa zayyana al-masajid bil ka'bah wa zayyana al-kutub bil Quran wa zayyana al-Quran bi bismillahirrahmanirrahim. Tengok maksud dia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghiasi langit. Menghias langit dengan bintang-bintang. Cantik langit ada bintang. Menghias. Dah lama tak tengok bintang penuh Dah berapa tahun tak tengok bintang penuh ke langit? 2 tahun lepas alhamdulillah saya pergi Tasik Banding. Penuh. Memang penuh. Agak baru lepas hujan. Memang penuh. So penuh-penuh langit dengan bintang. Cukup cantik. Saya rasa dah belas tahun, 10 tahun saya dah belas tahun lah saya tak tengok bintang penuh ke langit. Ada pun tu lah satu sebelah bulan. Cikgu mana lama tengok bintang? Ada ke tak tengok langit? Saya suka tengok langit. Kalau malam-malam saya suka tengok langit, tengok bulan dengan bintang. Sunat kita selepas bangun tidur, tengoklah. Tengok nak pergi masjid, tengok langit dulu. Kita bangun subuh, nak pergi masjid tu tengok langit dulu. Baca inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Ada panjang lagi Ambil tu benda apa? Sunat tengok langit. Tengok sunat. Pasal Nabi buat. Tengok langit. Apa tengok ada orang mendung. Lama dah tak tengok bintang tu penuh. 2 tahun lepas pergi Tasik Banding Perak. Penuh. Baru bangun pagi pukul 5 tu nak tahajud dengan budak-budak. Program atas bot tu. Ya Allah, penuh sepenuh-penuh. Syukur. Lama sangat tak tengok. Lalu dihias para malaikat dengan Jibril. Malaikat Jibril semua penghias kepada malaikat. Menghiasi syurga dengan bidadari dan istana-istana yang indah. Menghiasi para nabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita nabi yang paling indah dalam serba-serbi. Manusia yang paling indah dalam serba-serbi. Menghiasi segala hari dengan hari Jumaat. Menghiasi segala malam dengan Lailatul Qadar. Menghiasi segala bulan dengan Ramadan. Menghiasi segala masjid dengan Kaabah. Menghiasi segala kitab dengan Al-Quran. Dan menghiasi Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu hadis kelebihan tentang basmalah. Hadis sahih, hasan sahih. Baik. Surah An-Nas, surah Al-Falaq dan surah Al-Ikhlas. Baik, dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum kita nak mula mana dulu? Nak mula qul huwallah dulu ke nak mula qul a'udzu birabbin nas dulu? Tanda tanya. Nak mula mana dulu? Qul huwallah. Dari segi tertib qul huwallah. Tapi dari segi belajar tak apa, tak ada masalah. Nak mula mana-mana pun boleh. Mula-mula mana-mana pun boleh. Tapi kalau dalam sembahyang, dalam solat, jangan tonggang terbalik. Dalam solat ikut tertib. Kalau rakaat pertama kita baca qul huwallah, rakaat kedua jangan baca inna atoina. Saya baca yang pendek-pendek Ustaz. Baca pendek-pendek pun rakaat pertama inna atoina, rakaat kedua qul huwallah. Jangan terbalikkan dia. Sebab itu tertib menurun. Jangan tertib kita naik. Kita nak solat kita jangan naik, kita menurun. Okey. Tapi kalau nak belajar tak ada masalah. Kita baca dulu daripada qul huwallah lah. Tak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat minggu lepas kita belajar tentang sabdu. Raikan sabdu. Sabdu buat apa? Tekan. Bila sabdu tekan. Tapi jangan tekan melampau, tekan sederhana. Kerana sabdu ni mewakili 2 huruf. Bila kita tak sabdu, seolah-olah kita baca 1 huruf. Ingat baik-baik dekat suratul Fatihah, ulama baik tajwid ke, ulama baik fiqh ke, ulama baik fiqh yang menentukan sah tak sah ibadat solat kita, mewajibkan kita membaca sabdu. Dalam suratul Fatihah ada 14 sabdu. 14 part kena
kena tekan. Tak payah tekan betul-betul, tekan sedikit menunjukkan ada tekanan. Qul huwallahu ahad. Ahad qalqalah kubra. Qalqalah kubra. Maksud qalqalah kubra, qalqalah yang berada di akhir kalimat dan bacaan. Kalimat dan bacaan, itu nama kubra. Allahus samad. Bukan Allah, bukan bukan Allah. Ayam. Allah. Lepaskan lidah tu macam kita a'u. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Ni tengok lam yalid, lepas tu wa lam yulad. Ada dua qalqalah situ. Lam yalid itu qalqalah sughra, wa lam yulad itu qalqalah kubra. Lam yalid itu berada di akhir perkataan tapi berada di tengah-tengah bacaan. Dia berada di akhir perkataan tapi masalah dia berada di tengah-tengah baca. Jadi dia tak boleh lam yalid wa lam, itu dah saktah nanti kita panggil. Walam yulad, itu qalqalah kubra, berada di akhir perkataan atau kalimat dan berakhir pada akhir bacaan. Jadi kita boleh baca qalqalah kubra. Jadi kena cepat. Lam yalid wa lam yulad. Kaedah ni tak boleh pakai tapi boleh dibuat praktik. Untuk qalqalah surah. Kaedah ni ingat saya cakap tak boleh pakai. Tapi boleh dipraktikkan supaya dapat qalqalah surah. Iaitu kita sebut huruf qalqalah ni dengan lam yalid. Tapi saya cakap terang, ini bukan nak praktik betul. Qalqalah mesti melantun. Qalqalah mesti melantun. Tapi boleh kalau kita nak lam yalid, buat perlahan-lahan. Lam yalid wa lam yulad. Yalid wa yalid. Bunyikan tu. Lepas tu bila dah mahir nanti lantunkan. Lam yalid wa lam yulad. Cuba sekali. Udah Udah. Kira sekali. Lam yalid. Tapi kaedah ni saya cakap tak boleh pakai ketika baca lah. Tapi boleh dibuat latihan. Untuk latihan boleh. Tapi bila dah sampai kena lantunkan. Lam yalid wa lam, tekan. Lid wa lam yulad. Apa beza kat situ? Kalau kita tengok qalqalah kubra bunyi apa? Bunyi yulad. Kalau qalqalah surah bunyi sikit sebab sini nak cepat. Dia nak sambung cepat. Lam yalid wa lam yulad. Macam tu Apa beza, kenapa surah kubra ni penting? Tak penting sangat pun. Tapi untuk orang mengaji kenalah buat. Faham? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Biasa kita baca, saya dengar orang baca orang baca suratul ikhlas ni, dia tak raikan qalqalah. Tolong raikan qalqalah terutama pada lam yalid. Tak kisahlah kalau bunyi kubra lah tak kisah, tapi mesti buat. Okey, betul suratul falaq. Ikhlas, suratul ikhlas. Lepas tu al-falaq dan an-nas kita panggil muawwidhatan. Pernah biasa kan? Surah muawwidhatan, dua surah pelindung. Kalau gabung tiga-tiga sampai surah ikhlas, muawwidhat, tiga surah pelindung yang Nabi tiap-tiap kali nak tidur baca. Macam mana? Angkat tangan, baca 3 kul. Lepas tu sembuh, tiup, sapu satu bah dan buat 3 kali. InsyaAllah, siapa yang selalu mimpi ngeri tu, InsyaAllah Allah selesaikan. Yakin dengan Nabi lah. Yakin dengan Nabi. Nabi kata buat. Kalau mimpi juga, masalah bukan dekat Nabi, bukan masalah dekat ayat, masalah dekat kita. Okey, kemudian suratul falaq. Okey, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'u. Qul a'u. Jangan qul a'u. Min syarri ma khalaq. Okey, sedikit hukum tajwid. Ra yang bersabdu, ra baris bawah yang bersabdu baca nipis. Min syarri. Cara baca nipis bukan buka mulut, kita panggil apa? Betul tu. Melepehkan mulutlah. Syarri ma syarr. Jangan ada r tak nak. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nipis min syarri. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Itu ada huruf sa. Huruf sa kena keluar lidah sedikit. Lidah tu hujung lidah tu letakkan atau juluk, letakkan ke gigi atas. Syarri. Jangan tarik, letak je. Syarri. An-naffatsati. Thati. Tiga huruf yang kena keluar lidah. Pertama huruf sa, kedua huruf zal, ketiga huruf za. Mesti keluar lidah. Supaya kalau sa bezakan dengan sin, sa. Kalau zal untuk membezakan huruf zai, za. Kalau za untuk membezakan huruf zai yang tebal. Za tu untuk membezakan antara huruf za dengan huruf zai yang tebal. Bukan za tu zai yang panjang tu. Tu tebal, kita buat tebal. Tu tak payahlah. Kita elakkan. Tiga huruf yang kena keluar lidah. Min syarrin naffatsati fil 'uqad. Waming. Ada sekali saya salah. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Idza tu keluar lidah je. Idza hasad. Keluar je. Dia tak payah kita idza, tak payah tadi. Letak je. Idza hasad. Ustaz, saya tak ada gigi. Macam mana saya nak buat Ustaz? Letak kat kursi lah. Nanti insya-Allah tak hasil. Saya cakap ni saya takjub dengan Salman. Kan? Salman Yasin Haid. Dia tak ada di depan ni, dia ada tak ada sangat gigi. Tapi sa dia betul. Faham? Sa dia betul. Jadi tak ada masalah tentang tu, boleh insya-Allah. Insya-Allah boleh. Yang penting kita doa pada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, lidah saya pendek. Tuan-tuan julu lidah tuan-tuan. Jeli berpanjang. Siapa lagi pendek daripada saya? Saya bibir pun tak lepas. Tak lepas. Itu panjang bibir lidah saya boleh keluar. Tapi insya-Allah jangan ada masalah. Ustaz, lidah saya pendek. Ambil sini tengok. Imam punya lidah lagi pendek. Boleh sebut dengan bagus. Maksudnya adalah latihan. Kena latih. Kena latih. Okey, habis suratul Falaq. Kejap lagi kita baca sama-sama. Lepas tu kita nak baca qiraat pula. Okey. Sekarang sini tadi kaedah yang saya cakap baca basmalah tadi ya. Kita ambil daripada Al-Ikhlas tu. Ambil walam yakul lahu kufuwan ahad tu ya. Okey. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Qul a'udzu birabbil falaq. Waqaf. Tu kaedah pertama. Cara pertama baca basmalah. Cara kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Sambungkan basmalah atau bismillah dengan awal surah. Tu kaedah atau cara baca yang kedua. Cara baca yang ketiga gabung semua. Walam yakul lahu kufuwan ahadun
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Gabungkan. Yang tak boleh macam ni. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang itu tak dibenarkan. Kenapa tak dibenarkan? Saya ulang balik. Kerana bismillah itu adalah pemutus surah yang tadi. Bermaksud kita nak masuk surah baru. Kalau nak gabung bismillah dengan awal surah lah. Faham? Itu kaedah dia. Cara baca basmalah. Ustaz, nafas saya pendek, Ustaz tak payah ajar. Ni sekadar ilmu. Berpuluh tahun baca, kita bahas sikit ilmu. Nafas saya pendek, Ustaz 3 ayat je, 3 perkataan je saya boleh. Tak apalah. Tak ada masalah. Baik. Surah terakhir. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz ajar kalau cakap-cakap baca auzubillah. Ustaz pun tak baca auzubillah. Ni belajar. Belajar tak ada masalah. Banyak bercakap pun boleh je. Pasal kita nak belajar dan mengajar. Tapi kalau baca sendiri-sendiri, baca bi auzubillah. Okey. Nak lepas sendiri tak ada, bukan nak lepaskan diri. Memang boleh. Kalau mengajar tak ada masalah. Tapi yang masalahnya kalau kita baca sendiri-sendiri. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ada zu keluar dah. Qul a'udzu birabbin nas. Nun sabdu hukum dia wajibul gunnah mesti dengung keluarkan. Tapi tak menjadi kesalahan kalau tak dengung. Cuma dalam ilmu tajwid dianggap cacat lah, tak best. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ingat ra baris bawah yang bersatu ni ke syarri. Min syarril waswasil khannas. Bagus. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Hati-hati dengan shad, hati-hati dengan sin. Sin tu nipis, shad tu sedikit tebal. Pasal shad tu ada sifat lidah isti'la ataupun lidah terangkat dan itbaq, dia menimpil. Ulang balik. Ambil fi sudurin aja. Fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Okey. Cuba tuan-tuan baca sama-sama serentak daripada qul huwallahu ahad. Kita sekali semak. Tengok kalau mana center dengar, baca kuat-kuat supaya saya boleh dengar salah. Ingat, kita bukan nak elakkan kita punya salah. Kita nak tonjolkan kita punya salah. Ketika kelas Quran kita nak tonjolkan, kita nak dengarkan salah kita supaya boleh dibetulkan. Kalau kita belah-belahan ni, biar suara Haji Zubir dia dengar. Lain tak payah. Nanti rugilah Haji Zubir dia saya betulkan. Orang lain tak. Dan Quran, ketika baca Quran, jangan segan-segan tonjolkan salah sendiri. Kalau boleh elakkan tonjol kehebatan diri. Baca masa Quran. Pasal baca Quran kita nak baca betul. Bila baca betul, telinga kita tak boleh detect salah sendiri. Yang boleh detect adalah telinga orang. Masa tadarus baca betul-betul. 10 kali orang teguh tak apa, jalan aja. Yang penting aku nak betul. Baik, cuba baca daripada qul huwallahu. Mulakan daripada a'udzubillah. Okey, cuba. Bagus.
Ha tu diam sikit. Rahim, rahim. Jangan rahim. Macam mana kita sebut rah? Tu sebut rahim, rahim. Ulang balik bismillah. Okey, bagus. Terus. Okey, bagus. Bagus. Okey, nampak beza dia? Okey, bagus. Okey, terus masuk qiraat. Boleh? Dah nak main masa? Okey, hari ni kita nak baca qiraat Warsh. Minggu lepas kita dah baca Qalun pada suratul Fatihah. Ingat? Maliki yaum pendek dengan alaihimu siratal ladzina an'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Tu qiraat Qalun. Ni kawan dia. Kalau itu Qalun, riwayat Qalun an-Nafi', ini kita nak baca riwayat Warsh an-Nafi'. Pada kalimah kufuwan ahad, itu kufuwan, kita baca, kalau Warsh dia baca dengan kufuan, bukan wa, kufuan. Kita baca kufuwan, W-A-N. Ini kita baca dengan kufuan. Kita panggil ibdal. Kemudian ada satu lagi, dah ibdal, kita naqalkan, pindah baris. Kufu'anahad. Kufu'anahad. Tak dapat? Ada satu pelan-pelan. Walam yakul lahu kufu'a. Baca kufu'a. Nahad. Kufu'anahad. Kufu'anahad. Qalqalah. Nahad. Kufu'anahad. Ni qiraat Warsh. Ustaz baru satu perkataan dah pening. Orang baca 30 juz. Kufu'anahad. Okey, semua sama-sama. Lain sama. Ini saja selingan. Kalau nak baca kena Fatihah Warsh. Ini pun Warsh. Ini tak boleh baca dalam sembahyang. Saya tak bagi supaya tuan-tuan tak baca dalam sembahyang. Kau tak pening kepala saya nanti. Imam. Nak baca saja boleh. Okey. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Tulis sikit. Habis. Itu qiraat Warsh untuk surah Al-Ikhlas. Okey. Baca pula. Qul a'udzu birabbil falaq. Baca sama-sama. A'udzubillah. Tak payah bismillah terus. Hati-hati pada pertama sa, kedua pada za. Sa keluar lidah, za keluar lidah. Jangan banyak-banyak, sikit aja. Sikit je lidah tu. Ada kat sini qiraat Warsh. Tengok qiraat Warsh pada boleh Encik Rahman. Okey. Sikit tak banyak. Yang pertama qul a'u. Ini hukum naqal. Warsh banyak dengan bacaan naqal, pindah baris. Boleh tak Ustaz? Boleh. Mutawatir daripada Nabi SAW. Bahkan orang yang kata tak boleh baca tu, hukum dia apa? Itu menafikan bahawa itu adalah Al-Quran. Ini adalah mukjizat Al-Quran yang Allah berikan kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril beri pada Nabi SAW dan Nabi SAW bagi pada para sahabat. Para sahabat yang kerja dia pergi atur-aturkan qiraat ni sampai kepada para imam ni yang memasyhurkan qiraat tersebut. Okey. Qul, setiap huruf yang mati yang ada tanda sukun, selepas dia ada hamzah qata' kita panggil.
Hamzah kotak, hamzah yang betul-betul hamzah lah. Itu kita akan naqalkan, pindahkan baris. Baris mana? Baris hamzah tu. Jadi macam tadi. Qul a'u, jadi qula'u. Qula'u. Alif tu buang. Bukan buang lah, buang dari bacaan. Tulisan ada. Qula'u. Macam mana? Pendek je. Qul a'udzu birabbil falaq. Jangan qul a'u lagi dah. Buang terus alif tu dalam bacaan kita lah. Basuh terus sambung. Qul a'u, qul a'u. Qul a'u. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Tu tak ada beza. Wa min syarri ghasiqin wa min syarri ghasiqin idza waqab. Tengok sama tadi. Wasiqini. Kini. Kinidha. Buangkan baris alif idza tu. Wasiqin asal nun dul. Betul tak? Wasiqin bunyi nun kan? Makna kat situ ada nun. Nun tu letakkan baris bawah. Wasiqini. Pendek. Wasiqini. Masuk terus. Za waqab. Boleh. Ulang balik. Wa min syarri ghasiqin. Saya pun nak baca idza juga. Dah biasa baca. Wa min syarri ghasiqin. Yang ngajar apa tu belit? Apa tadi belajar? Tak biasa baca. Wasiqini dha waqab. Pelan-pelan ni last. Anas ni tak payah. Mana boleh belit kan? Anas lagi senang. Wasiqini dha. Mula balik. Wasiqini dha waqab. Pelan-pelan. Wasiqini dha waqab. Bukan ni. Wasiqini dha. Wasiqini dha waqab. Betul tu. Betul. Pak Ahmad, Tok Mat memang melaju. Kiraan boleh belajar kiraan. Pergi Mesir terus. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Betul. Okey. Lepas tu tak ada apa-apa. Wa min syarrin naffadzati fil 'uqad. Ada satu lagi, naqal juga. Wa min syarri hasidin idza hasad. Betul. Kalau buat pelan-pelan jadi. Kalau buat laju saya susah. Hasidin idza hasad. Sama juga tadi hasidini dah hasad. Okey, boleh. Okey, cuba baca wa min syarri. Sidini dah. Sekali. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baca pelan-pelan insya-Allah dapat.
Yang penting kita tahu bahawa alif tu dah pindah baris. Jadikan baris nun baris bawah, alif tu ada. Jadi bacanya niza hasad. Okey, An-Nas, baca An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Bismillah. Ma jangan panjang. Ni malikin nas, malikin pendek. Malikin nas. Okey, bagus. Ingat perkataan maliki ni tak boleh panjang. Kenapa? Kerana kalau suratul Fatihah dia kenapa ada panjang? Pasal dia ada pendek. Kita baca panjang maliki yaumiddin. Qalun baca pendek maliki yaumiddin. Warash baca pendek maliki yaumiddin. Tapi yang ini kalimat ni semua qira' baca pendek. Jangan kita buat qiraat baru. Maliki malikin nas, jangan pendek, malikin nas. Okey. Kalau nak qiraat satu lagi ni, satu lagi Ustaz. Pening Ustaz. Sikit je. Sikit je. Ini senang. Yang sini senang. Ini satu je. Apa dia? Qula'u. Itu je. Qul a'udzu birabbin nas. Pendek je. Yang susah tadi dekat suratul Falaq. Hasidin idza hasad. Lagi. Syarri ghasiqin idza waqab. Itu susah sikit. Qiraat Warsh. Jadi rasa susah dia. Jadi kita hargai anak-anak kita yang pergi belajar jauh-jauh belajar qiraat. Bagus kau belajar. Bagus belajar. Aku terbelit-terbelit kepala aku nak fikir. Bagus. Otak kau bagus ni. Pakcik doakan kau. InsyaAllah mudah. Kau khatamkan 30 qiraat semua insya-Allah. Kalau boleh kau bagi tahu nanti asyik tolong kau dari segi duit. Baru best. Okey, penutup pada pertemuan pada pagi ini, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ada satu surah favorite. Kalau tuan-tuan mesti ada satu surah favorite yang kita suka dengan Quran tu. Dengan surah tu. Kalau boleh ambil lah. Kita ambil dalil daripada hadis Nabi SAW. Seorang sahabat ni dia cintakan surah apa? Bukan suratul Baqarah. Bukan surah Al-Imran yang panjang-panjang tu. Dia bukan surah Yasin panjang. Dia cinta surah Ikhlas. Tengok sini apa dia. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bahawa seorang berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya sangat suka kepada surah Al-Ikhlas. Mendengar pengakuan itu, Rasulullah SAW berkomen, tahulah kamu bahawa cintamu terhadap surah ini akan membawamu ke syurga. Tengok tu, surah Ikhlas. Tuan-tuan kena ada satu surah favourite yang selalu kerap sering baca. Pilihlah Quran 114 surah, pilih. Fadilat ada aja. Kalau tak ada fadilat pun tak ada masalah. Tetap ayat Al-Quran. Satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suratul Ikhlas juga. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang dalam satu peperangan. Ketika masuk waktu solat, orang ini mengimami tenteranya dengan membaca suratul Al-Ikhlas sebagai penutup. Dia baca suratul Fatihah, ada satu surah, dan selepas surah itu dibaca lagi suratul Ikhlas tiap-tiap rakaat yang baca jahar, dan menjadikan Al-Ikhlas sebagai ayat penutup. Sekembalinya di peperangan, para tentera menyampaikan perkara itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelik Nabi tak suruh kau buat bidah. Segera para sahabat report pada Nabi. Kok ajaran sesat. Mendengarkan perkataan mereka itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, cuba kalian tanyakan kepada orang itu
apakah yang membuatkannya memilih untuk membaca suratul Ikhlas pada waktu yang berkenaan. Lalu mereka pun menemui utusan Rasulullah SAW tersebut, iaitu yang diwakilkan itulah, dan menanyakan alasan dalam pembacaan surah Al-Ikhlas itu. Lalu utusan itu jawab, aku suka kepada suratul Ikhlas kerana memang surah itu menjelaskan tentang sifat-sifat Tuhan. Dan setelah mengetahui jawapan itu, Rasulullah SAW berkata kepada seluruh tentera yang ada, sampaikan kepadanya bahawa pada utusan itu, bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala juga menyintainya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tutup. Bila riwayat Bukhari Muslim, tak ada tolak, tak ada tarik. Sahih, sebenar-benar sahih. Kalau Bukhari saja, sahih saja. Kalau Syaikhan, Bukhari Muslim, dah tak ada tolak talik. Ini adalah hadis yang paling sahih. Bukan dia lah, makna dalam rangkaian hadis yang paling sahih. Cinta kepada suratul Ikhlas. Jadi ambil pengajaran daripada sini, penutupnya ambil pengajaran daripada sini. Malam tadi pun kita dah mulakan dengan baca suratul Mulk. Yang Ustaz Ali pun dah nyatakan antara kelebihan suratul Mulk adalah sebagai defend kita pada ketika dalam kubur. Dalam kubur seorang-seorang, gelap-gelap, tak ada orang nak tolong, tak ada orang kita nak berborak. Yang ada antara kita dengan malaikat. Antara kita dengan cacing-cacing. Cacing pun kita dah tak rasa sakit. Semua ayat pun dah kita dah tak rasa sakit. Yang sakitnya apa? Kena balun dengan malaikat. Tiba-tiba ada pembantu datang defend kita. Jangan. Siapa dia? Suratul Mulk. Malam tadi kita dah mula baca. Jadi kita jadikan rutin setiap hari sebelum kita tidur atau malam kita baca suratul Mulk. Memang Ustaz panjang, Ustaz 30, insya-Allah. Hari-hari buat tak rasa lama. Tak rasalah lama. Buat hari-hari. Yang penting pengajaran di sini adalah tuan-tuan kena ada satu surah sebagai peneman favorite tuan-tuan, ya. Pilihlah ada 114. Mampu suratul Baqarah aula. Kalau tak mampu, carilah surah-surah yang favorite. Yasin, jangan petikaikan Yasin. Jangan petikaikan Yasin. Pasal surah yang pendek pun boleh membuatkan Allah cinta kepada kita. Surah Yasin apatah lagi. Surah Yasin ada hadis Nabi SAW, Yasin merupakan hati Al-Quran, hati yang paling kita nak kena jaga. Jadi biarkan orang itu dengan membaca Yasin. Faham? Hadis Nabi SAW, siapa yang baca surah Yasin pada waktu malam mengharapkan keampunan redha Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan redha dan ampun padanya. Jaga. Hati-hati, Okey, itulah. Kita tutup pertemuan kita pada pagi ini dan pukul 8 dah dengan hadis yang saya sebutkanlah. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada hari ini, saya tak ajar tuan-tuan, saya kongsi saja. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan dapat diambil sebagai ilmu dan dapat dipraktikkan dalam bacaan Quran tuan-tuan. Apa yang salah silap terkurang daripada saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kekurangan diri dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan barakan ma'suma. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar. واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Jangan lupa solat duha sebelum keluar daripada masjid.